buat yang terbaik, puasa kita kena buat yang terbaik, apalagi mengajar kita kena buat yang terbaik. Dan kalau kita lihat, setiap daripada kita semua ada topi. Topi tu apa? Topi ni adalah maksudnya kita semua ada peranan. Peranan kita banyak. Cuba listkan dalam kertas. Kita peranan banyak. Contoh peranan apa? Kita sebagai seorang pelajar, kita sebagai seorang pekerja, kita sebagai seorang anak, kita sebagai seorang bapa, ada yang jadi bapa dah, kita sebagai seorang mak, ada yang jadi mak. Acak-acak sebelah tapi dia berusaha. Dan satu hari tu dia pergi uji bakat. Dia pergi uji bakat, dia cubalah lakonan, buat lakonan. Tutor kata dia kurang jelas, tutor kata dia mungkinlah kita perlu jadi seorang leader yang terbaik. Kalau jadi seorang apa lagi, macam-macam kita perlu jadi yang terbaik. Jadi kalau kita kan kita jadi daripada Rasam Ulul Albab, jadi kalau kita jadi seorang penghafal Quran, kita perlu jadi yang terbaik. Jadi saya mungkin di sini ramai yang masyi kan, kita sama-sama doakanlah. Saya pun tengah berusaha juga, jadi tak apa, kita cuba usaha untuk jadi yang terbaik, mudah-mudahan. Okey, tapi bukannya maksudnya kita jadi terbaik mungkin daripada orang lain, tak. Kita jadi terbaik dengan diri kita sendiri, kita buat yang terbaik dengan diri kita sendiri. Okey, seterusnya panjang pula situ, kita teruskan. Okey, kalau kita lihat saya analogikan hidup kita ni dengan gelung getah. Pernah nampak getah kan? Kita biasa ikat plastik yang getah ataupun macam-macam lah kan, gelung getah. So gelung getah ni kalau kita biar je dia, kita akan nampak dia macam tu je kan, kita akan nampak dia gelung getah macam tu je. Tapi kalaulah kita renggangkan dia, kalau kita nak renggangkan dia, kita nak jadikan dia besar kan, boleh ikat banyak benda, kita kena apa? Kita kena tarik dia. Maksudnya tarik itulah, kita tarik itulah bermakna kita berpindah daripada zon selesa kepada zon mencabar kan. Betul lah, maksudnya getah biasa, hidup kita biasa, zon selesa kita. Bila kita nak renggangkan dia, kita kena tarik. So bila kita tarik ni lah, kita nak keluar daripada zon selesa kita kepada zon yang mencabar. Sebab hidup kita ada stage, daripada kecil macam ni stage dia, ada mencabar, mungkin dari segi nak mencari kawan dan sebagainya. Masuk sekolah rendah, nak jadi yang dapat A lah banyak kan, sekolah menengah, universiti, semua ada zon mencabar dia. So all this stage kita kena lalui dan kita kena move forward. Maksudnya hidup ni memang akan sentiasa mencabar, ujian kan. Maksudnya tak adalah orang yang bahagia. Orang yang bahagia tu pun kadang-kadang kita nampak dia ni nampak je bahagia, tapi kita tak tahu sebelum ni dia banyak lagi ujian yang dia pernah lalui, banyak lagi cabaran yang dia pernah lalui. Okey, seterusnya saya masuk poin yang ketiga. Kalau saya terlebih bahasa boleh tegur-tegur kot kat sini. Okey, seterusnya kita lihat kepada macam mana jadi yang terbaik ni. Kita kena tengok setiap yang Allah ciptakan, bukanlah setiap yang Allah cipta kat muka bumi ini bukanlah secara kebetulan, tetapi dengan tujuan. So setiap yang Allah ciptakan ni mesti ada sesuatu perkara, mesti ada tujuan dia. Kita sebagai seorang manusia, kita yang perlu mencari tujuan tersebut ataupun hikmah sesuatu perkara yang Allah telah letakkan. Okey, so saya nak masuk poin ni. Kadang-kadang sebenarnya dalam hidup ni sekali baik kan kita. Sorry adik-adik di sini. Hati. Nanti sini ya. Apa itu ayah? Apa itu ayah? Sorry kejap. Okey, kita ganti. Cegah. Cakap sikit sementara. Cegah, go. Ashraf Hanif. Sampai teruskan Syafiqah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sorry ganggu. Ni habis adik ni. Okey. Okey. Seterusnya kita nak tahu tentang apa yang perlu kita buat. Okey, contohlah kan. Orang kata kadang-kadang sekali baik belum tentu akan baik selamanya. Nak kata kan. That's why orang kata, yelah kita baik
dah jadi baik, tapi tiba biasalah hati berbalik kan, kita nak tiba-tiba kita jadi yang sebaliknya, kita buat perkara yang lama ataupun kita tertewas di tengah jalan dan sebagainya. So that's why orang kata usaha untuk menjadi orang yang baik ini adalah perjuangan nafas panjang, perjuangan sampailah ke hujung hayat kita. Usaha untuk menjadi orang yang baik, kena ada usaha sampailah hujung hayat kita, ada usaha benda ni. Okay, so orang yang baik ni secara dasarnya lah, kita ada dua ciri asas kepada orang yang baik. Orang kata subjektif orang baik ni kan, tapi kita berdasarkan Quran dan Sunnah, orang yang baik ada dua ciri asas. Yang pertama, dia mempunyai kelakuan yang baik. Kelakuan yang baik ni ketika mana? Ketika dia berseorangan, ketika dia hadapan orang, ketika dengan mak ayah, ketika dengan guru, ketika dengan rakan-rakan. So dia memang berkelakuan yang baik. Dan yang kedua adalah dia mampu melaksanakan pekerjaan atau peranannya dengan baik. Dia buat segala-galanya, dia buat pekerjaan dia, peranan dia dengan baik. Yang saya sebut tadi kan, kita peranan sebagai seorang ayah, peranan sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, kita buat yang terbaik. Okey, so hidup seseorang akan menjadi berkat sekiranya disebabkan sikapnya yang sentiasa memberi manfaat. So how to be kind, maksudnya macam kita jadi orang yang baik, kita kena ada perlakuan yang baik dan kita kena laksanakan pekerjaan kita, peranan kita dengan sebaiknya. Dan kalau kita lihat, kita perlu macam mana jadi orang yang sebaik, maksudnya baik ni kita ada manfaat untuk orang lain. Kita ada memberi manfaat kepada orang lain. Kan kalau kita lihat macam mana orang yang memberi manfaat ni adalah contohnya lah. Hati dia seorang yang baik sampaikan orang yang di sekeliling dia rasa tenang. Kalau fikirannya, kalau dia membuahkan, maksudnya dia bagi tahu fikirannya, insya-Allah akan menyelesaikan masalah. Kan maksudnya ialah taklah semua, maksudnya kita ada benda tu, maksudnya kita memberi manfaat kepada orang lain. Kalau dia berkata-kata, orang sedapnya mendengar kan. Sampai saya, kalau kita lihat kan, hari tu kan arwah abang Boci kan, betapa lepas dia meninggal, tapi maksudnya kematian dia sangat-sangat dicemburui kan. Hebatnya dia bermanfaat untuk orang lain, walaupun dia dah meninggal, dia pergi meninggalkan dunia, ramai lagi yang maksudnya terhutang budi dengan dia, maksudnya banyak kebaikan yang dilakukan. So that's why kita perlu ada sikap untuk memberi manfaat untuk orang lain. Okay, so saya ada satu pertanyaan contohlah, setiap pagi kita bangun pagi, we have to ask ourselves, tanya kepada diri kita, semalam berapa orang yang sudah kita bagi manfaat. Kan contoh, kita bangun pagi tadi, tanya diri kita, semalam berapa orang aku bagi manfaat? Semalam masih berapa banyak yang kita bagi manfaat? Dekat orang ke, dekat ibu kita ke, dekat ayah kita ke, dekat orang sekeliling kita ke? So berapa banyak? So adalah seorang lecturer saya ni, dia pernah tanya, waktu tu lecturer ni lecturer criminal law, dia ajar jenayah kan, dia ajar undang-undang jenayah. So bila masuk je kelas, dia ni suka bagi tazkirah lah, yang minit kan. So bila masuk je kelas, tiba-tiba dia tanya, kalaulah korang nanti meninggal dunia, korang nak orang cakap apa tentang diri korang? Maksudnya kalau korang meninggal dunia, korang nak orang lain cakap apa tentang diri korang? So bila dia cakap macam tu, terfikir juga kan, kita ni kadang-kadang kalau kita berkelakuan baik dengan orang, insya-Allah, maksudnya bukannya kita buat kerana orang tu, tapi kita buat kerana Allah. Tapi kalau kita berkelakuan baik kan kerana Allah, insya-Allah, maksudnya orang akan dapat manfaat daripada diri kita, orang akan dapat kebaikan tu daripada kita. So that's why kita perlu menjadi seorang hamba yang baik dan juga seorang khalifah yang baik. Kalau kita lihat kan, sebab kita diciptakan di atas muka bumi ini menjadi seorang hamba. Hamba tu hamba kepada Allah. Hamba, kita buat yang terbaik. Jadi seorang watak hamba ni jadi seorang hamba yang terbaik kepada Allah. Satu lagi, kita punya peranan adalah sebagai seorang khalifah. Kan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifah, pemimpin bukan saja pemimpin kepada pemimpin negara, bukan saja kepada pemimpin keluarga, tetapi pemimpin tu juga termasuk kepada pimpin diri kita. Kita kena pimpin diri kita. Adakah kita buat yang terbaik? Adakah kita menjaga mata kita? Adakah kita menjaga telinga kita? Adakah kita menjaga mulut kita? Adakah kita menjaga hati kita dan sebagainya? So dua benda ni kita kena buat yang terbaik sebagai seorang hamba yang terbaik. Jadi kita perlu menjaga hablum minallah wa hablum minan nas. Kita perlu menjaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan
manusia. Pentingnya, kadang-kadang ada orang jaga hubungan dengan Allah tapi dengan manusia berhasad dengki, ada kata-kata tak elok dan sebagainya. So that's why we have to see lah, kita kena tengok diri kita ni macam mana, apa keadaan diri kita sebenarnya. So saya nak quote satu kata-kata daripada seorang hakim dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kata-katanya dia katanya adalah ada 3 perkara yang kalau kamu tak boleh buat, jangan buat yang sebaliknya. Dia kongsikan ada 3 perkara yang kalau kamu tak boleh buat, jangan buat yang sebaliknya. Apa dia? Yang pertama, kalaulah kamu tidak boleh memuji, jangan pula kamu mencela orang. Kan baru ni kita dengar kisah ada orang buat baik tapi tiba ramai pula yang kecam. And buat baik sikit orang kecam, buat jahat pun orang kecam, buat baik pun orang kecam. So macam-macam lah kecaman yang kita dapat. So sebenarnya hidup ni kalau nak baik, kalau nak bermanfaat, kalau tak boleh puji orang, janganlah pula kita mencela orang lain. Dan yang kedua hakim tu kata apa? Kalau kita tak boleh menyenangkan, jangan pula kita menyusahkan orang. Tak boleh senangkan orang, jangan pula kita menyusahkan orang. Imam Hasan Al-Basri kata bawah poin ni, Imam Hasan Al-Basri kata maksudnya adalah kita mudahkan, kita jangan susahkan orang lain dan kita gembirakan orang lain. Hakim tu kata kalaulah kita tak boleh bagi manfaat, jangan pula kita bagi mudarat kepada orang lain. So nak kata itulah antara perkara yang maksudnya dalam hidup ni, kalau boleh kita janganlah make trouble to another people. Maksudnya kita janganlah bagi kesusahan kepada orang lain. Kalau boleh kita hidup dengan mudah. Maksudnya bukannya kesusahan tu maksudnya kita kena nak minta tolong pun tak boleh. Maksudnya kita boleh minta tolong, tapi maksudnya susah tu dari segi lain. Kita mungkin tak bayar hutang ke, ataupun tak buat peranan kita dengan sebaiknya ke, macam tu. Okay, so itu dia. So manusia ni, saya nak jelaskan, manusia ni kadang-kadang ada banyak golongan, tapi saya nak kongsi antara 2 golongan. Ada 2 golongan ni. Satu, yang pertama adalah orang-orang yang dia buka jalan yang baik dan dia bawa orang ke jalan yang baik. Contohnya lah, saya tabik lah kepada mereka yang berusaha untuk buat Ansara ulul albab ni kan. Maksudnya mereka yang berusaha untuk buat ni AJK yang di belakang tabir, yang berusaha, yang bincang sebagainya. Mereka ni adalah orang yang buka jalan yang baik dan dia ajak orang batch-batch dia untuk ikut jalan yang baik ni. So that's why kalau boleh kita jadi orang golongan yang pertama, kita buka jalan yang baik, kita ajak orang lain. Jangan pula kita jadi orang yang kedua ni. Orang golongan yang kedua adalah bila mana dia buka jalan yang buruk dan dia ajak orang lain pula ke jalan yang buruk, buat benda yang sama. Contoh sekarang ni kita lihat dalam social media, orang guna social media, mereka pergilah buat orang buat TikTok, video TikTok, sebarkan orang pun ikut ni, macam best pula pergi buat benda yang sama. So this is the different between orang yang buka jalan yang baik dengan orang yang buka jalan buruk. Kalau boleh kita elakkan daripada kita buka jalan yang buruk kan. Kita dah pergi orang kata, kita pun terikut kawan-kawan kita yang merokok ataupun yang ada yang meninggalkan solat. Saya dengar cerita kadang-kadang saya dengar cerita daripada orang ramai Maksudnya saya pun pernah internship di mahkamah syariah. Waktu tu ada satu kes ni berkaitan dengan perceraian antara suami dengan isteri. Dan apa yang berlaku, mereka ni dua-dua berumur 21 tahun, muda lagi lah, 21 years old, muda lagi. Dan apa yang berlaku, before hakim jatuhkan keputusan, hakim tanya kat suami, bukan suami lah, maksudnya orang tu lah kan. Dia tanya, bila last, dia bukan tanya tu, dia tanya, pagi tadi kamu solat subuh tak? Dia tanya, pagi tadi kamu solat subuh tak? Dia tanya dekat suami. Suami tu tunduk malu lah, kan depan orang ramai kan, depan orang awam, tunduk malu. Dia cakap, dia dah lama tak solat subuh. Ataupun nak kata, dia dah lama tak solat. Dan dia kata, dia jarang-jarang solat. Solat Jumaat lagi lah, wallahualam kan. Okay, tapi ni pengajaran untuk hidup kita. Lepas tu tanya pula kat isteri. Isteri lah, dia tanya, kamu pagi tadi solat subuh tak? Dia kata, benda yang sama. Saya pun dah lama tak solat subuh. Dan saya pun dah lama tak solat. Saya akan solat bila mana saya nampak suami saya solat. So maksudnya, kita nampak, that's why hidup ni, maksudnya kita kena buka jalan yang baik.
Buka channel yang baik. Contohlah, kita ni ada ilmu bahagian agama, kongsi dengan orang. Kongsi. Saya nampak ada antara rakan-rakan kita yang menulis artikel, kan, kongsi dengan orang lain tentang artikel-artikel yang bagus. So teruskan, benda ni kebaikan. Kita kongsi dengan orang baca, dapat manfaat. Mungkin sebab untuk Allah bagi hidayah, insyaAllah. Okay, so pentingnya kita untuk memilih antara kita nak jadi orang yang baik ataupun menjadi orang yang buka jalan yang buruk. Okay, so Oprah, pernah kenal tak Oprah Winfrey? Kan, Oprah Winfrey kan? Oprah Winfrey, kenal kan? Oprah Winfrey ni, dia kata apa? Dia kata lah dalam kata-kata dia tu, dia kata jangan buat kerja sebab duit, dan jangan buat sebab manusia, tetapi buatlah kerja sebab kita nak memberi. Sebab kita nak memberi. Yelah, kadang-kadang memanglah kita nak makin besar, kita nak perlukan duit. Memang kita buat kerja kerana duit. Tapi kalau boleh, maksudnya niat kita tu, kita akan lebih gembira bila mana kita niat untuk memberi manfaat kepada orang lain. Okay, so kalau kita lihat surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ni adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar dan beriman kepada Allah. So ayat ni adalah untuk diri kita. Kita adalah sebaik-baik umat yang terbaik. Kita cuba untuk jadi yang terbaik. Dan sebenarnya this time, maksudnya Ramadan ni, peluang yang terbaik untuk kita cuba cari dan cuba jadi diri kita yang terbaik. Kan, ketika kita berseorangan ataupun kita di hadapan orang, kita cuba jadi diri kita yang terbaik. Okay, so usaha untuk jadi orang yang baik ni adalah perjuangan nafas panjang. Daripada kita lahir sampailah kita hujung hayat kita pun, itulah usaha kita untuk kita cuba usaha untuk menjadi orang terbaik. So sebab apa? Sebab hati berbolak-balik, hawa nafsu dan syaitan pun akan selalu berusaha untuk menggagalkan manusia, baik menggagalkan manusia hingga saat mereka sakaratul maut. That's why we have maksudnya dalam hidup seorang Muslim, dia kena ada jadual, dia kena ada matlamat, dia kena ada tujuan, dia kena ada checklist. Kan, ialah orang banyak, maksudnya kita kena ada jadual, kita kena ada checklist. Dan yang paling penting adalah kita kena ada doa. Maksudnya kita kena ada doa. Sebab apa? Doa ni adalah permulaan dan pengakhiran dalam perjuangan bagi untuk menjadi orang yang baik. So checklist ni okey ke semua? Okey kan? Okey, checklist. Contoh checklist tu apa? Orang kata bangun pagi dah ada jadual. Kita nak solat tahajud, solat subuh, solat duha, tolong mak, apa lagi? Ajar adik-adik. So kita kena ada checklist. Ataupun apa, orang kata solat sunat duha dah buat, baca Quran dah buat. So benda tu semua kita kena ada buat dalam hidup kita. Okay, alright. So saya nak kongsikan, sebelum kita habis lah kan, saya pun nak berda ni, sebelum saya nak kongsikan, sempat lagi kan. Okay, saya nak kongsikan 5 perkara yang bukan 5 perkara, maksudnya satu perkara yang kita boleh buat, yang kalau boleh kita mula daripada hari ni kita mulakan. Kita bermula dengan hati kita banyakkan doa supaya Allah tetapkan hati kita dalam iman. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kita doa selalu, lepas tu kita banyakkan bersihkan hati kita. Contohnya kita baca Quran dan maknanya, solat malam perbanyakkan, kita berkumpul dengan orang-orang soleh kan. Sekarang ni kita buat UAGP kan, lepas ni minggu depan lagi. So kita buat benda ni, kita berkumpul dengan orang-orang soleh, insya-Allah mungkin mereka akan, kita saling memperingati satu sama lain. Dan yang keempat adalah kita puasa, sedang berpuasa, so kita boleh bersihkan hati kita. Dan yang kelima adalah perbanyakkan zikrullah, istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So saya cakap ni bukan sekadar cakap, kalau boleh kita lakukan. Kita banyakkan istighfar satu hari. Siapa boleh 1000, siapa boleh 100, siapa boleh ikut kemampuan diri kita. Yang paling penting jangan tinggalkan. Kita buat sedikit demi sedikit, tetapi kita buat secara istiqamah. Okey. So yang kedua adalah kita hampiri diri kita dengan perkara kebaikan. Hampiri diri kita dengan ilmu, hampiri diri kita dengan Al-Quran, hampiri diri kita dengan
buku kan, buku maksudnya hampir diri kita dengan video-video kuliah kan, maksudnya kita hampirkan diri kita dengan perkara-perkara yang baik dan kita hindari diri kita daripada perkara-perkara yang tidak baik, contohnya maksiat, dosa ataupun perkara-perkara yang boleh melalaikan. Saya tak kata tak boleh dengar lagu, boleh je dengar lagu, tapi mungkin kita kena ada limit. Maksudnya tak bolehlah setiap hari dengar lagu, setiap masa dengar lagu, kadang-kadang sampai lalai kan. Kita boleh dengar lagu, tak ada masalah, tapi kemudian top up balik semula dengan Al-Quran. Yang keempat adalah hajat, matlamat. Kita kena ada matlamat apa yang kita nak buat. Ramadan kali ini nak buat Ramadan yang terbaik, kita kena ada matlamat. So nak buat Ramadan yang terbaik, apa yang aku perlu buat, apa yang kita perlu buat? Buat checklist. Solat tahajud, solat sunat, buat Al-Quran, apa juzuk, apa yang kita nak buat. Checklist ni kena ada, mutaba'ah amal, orang kata mutaba'ah amal, so kita kena ada. Dan yang terakhir adalah kita perlu sentiasa mencari ilmu kan. Video-video sekarang ni ustaz-ustaz banyak buat kuliah online, kita mencari ilmu. Okay, so itu sahaja kot. Saya rasa mungkin sebelum saya habis ni, saya kongsikan satu kisah tentang seorang, bagi saya seorang tokoh, maksudnya bukan tokoh, maksudnya kita memang kita kenal dia, iaitu tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. So kalau kita lihat yang Nabi katakan dalam sebuah hadis yang bermaksud Konstantinopel akan ditakluki oleh tentera Islam, rajanya adalah sebaik-baik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Kalau kita lihat Sultan Muhammad Al-Fatih ni menakluki Konstantinopel pada umur 21 tahun, dan kita boleh jadikan dia ni sebagai role model kita, inspirasi hidup kita. Dia ni seorang yang subhanallah, daripada kecil dilatih, ditrain dengan agama, dengan peperangan. Maksudnya daripada kecil tu dia train untuk menjadi seorang yang hebat ketika dewasa. So that's why saya yakin kat sini mungkin ada yang ada anak-anak kan, waktu mereka kecil ni didik mereka untuk menjadi orang yang hebat ketika dewasa nanti. So didik dengan agama, didik dengan akhlak, didik dengan adab, didik dengan akademik. So that's why bila jadi seorang Muslim kan, saya rasa ramai di sini mungkin jadi accountant yang hebat dari segi agama, accountant yang hebat dari segi Al-Quran. Jadi engineer yang hebat, engineer tapi jadi seorang yang hebat juga dengan Al-Quran. So bila keluar nanti orang dan Muslim, kita akan nampak kita sebagai seorang yang hebat, sebagai Islam yang hebat. Islam ni adalah agama yang hebat. Okay, so antara amalan rahsia Sultan Muhammad Al-Fatih adalah beliau ni seorang yang bertalaki dengan guru. Seorang yang bertalaki dengan guru. So walaupun dia seorang yang hebat, namun selepas waktu dia menjadi seorang yang maksudnya menjadi ketua, dia masih lagi belajar. Kekuatan, kena ada orang yang saling memperingati. Tu yang baru kita boleh istiqamah dalam satu jalan yang benar. Okay, insyaAllah. Okay, so tu sahaja kot saya boleh kongsikan. Maksudnya this time waktu Ramadan ni, malam Lailatul Qadar, kita cuba grab Al-Quran, kita cuba hatamkan, dan ambillah masa yang ada ini, Ramadan kali ini kita cuba buat yang terbaik dan kita cuba tambah kualiti ibadah kita, solat kita, puasa kita, bicara kita, pandangan kita cuba buat, kita cuba perbaiki untuk tambah baik. Dan seterusnya kita sentiasa minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita minta Allah untuk bimbing kita jadi yang lebih baik daripada hari ke hari. Itu saja insya-Allah. Ada lagi ke nak tambah? Okey, itu saja. Sebelum tu saya tutup dengan satu hadis. Hadis
ambillah peluang Ramadan kali ini untuk kita hindari daripada perkara-perkara maksiat ketika berpuasa. Nabi bersabda, bermaksud sesiapa yang tidak meninggalkan percakapan bohong dan berkelakuan keji lagi buruk sedangkan dia berpuasa, baginya tidak ada kelebihan di sisi Allah selain daripada lapar dan dahaga sahaja yang didapatinya. So ambillah peluang kali ini untuk kita cuba tinggalkan perkara-perkara yang buruk tu. Kita cuba, kita usaha. Mudah-mudahan Allah pandang usaha kita tu, dan we try to be the best in our life. Kita cuba jadi yang terbaik untuk diri kita sendiri, insya-Allah. Mudah-mudahan ada siapa nak kongsi, wallahu alam. Itu saja kot. Okay, saya kembalikan kepada moderator, insya-Allah. Okay. Alright, Alhamdulillah, sangat menarik yang disampaikan oleh Da'i Syafiqah tadi, memang sangat-sangat menarik. Jadi untuk itu kita nak buka untuk sesi Q&A lah kalau rakan-rakan nak bertanya Da'i Syafiqah. Sebelum tu Syafiqah dengar? Ya, saya. Ni nak tanya, ternampak lah dekat Instagram Da'i Syafiqah, birthday ayah Birthday ayah. Ya. Ya, saya. Sampaikan salam daripada seluruh UHCP kepada ayah, insyaAllah. Saya sampaikan salam nanti, insyaAllah. Selamat hari lahir lah. Okay, baik. Ada rakan-rakan mungkin ada nak bertanya soalan? Silakan. Ataupun mungkin ada nak bagi pandangan ataupun cara-cara kongsi-kongsi, kita boleh dengarkan. Okey. Tak ada? Ada ke? Okey. So tak ada ya? Okey. Musyid cakap apa ke? Just nak wrap up nantilah. Kalau ada nak tambah, silakan tambah dulu. Okey, saya tak adalah. Saya nak kongsi dengan rakan-rakan. Kalaulah kita ada kertas kosong sekarang, sebab saya sangat-sangat pentingkan kalau boleh kita ada jadual dalam hidup. Maksudnya sebab saya pernah tengok orang yang saya tumpang kat satu rumah makcik ni. Makcik ni dia bila bangun je pagi akan ada satu kertas dekat tepi dinding dia. Dia lekatkan dekat tepi dinding katil dia tu. Apa yang dia akan buat setiap hari, setiap bangun pagi, apa yang dia akan buat. So dia memang akan buat apa yang dia tulis tu. So that's why kalau boleh saya sarankan kepada semua, kalau boleh kita ada benda ni. Kita ada jadual, kita ada checklist, mutabak amal. Kan kadang-kadang kita fikir nak buat ni, tak dapat. Sebab apa? Kita hanya fikir. Kita tak bertindak dan kita tak tulis, tak ada macam the spirit untuk buat benda tu. So that's why kadang-kadang kita perlu ada this one lah, checklist ataupun matlamat tujuan hajat ni semua kita kena tulis kalau boleh. Okay, so kalaulah kawan-kawan rajin, rakan-rakan rajin, boleh ambil kertas kosong. Okay, thank you untuk mendengar, terima kasih. Okay, boleh ambil kertas kosong, tulis pula, lukis ni lukis tangan kita, lukis 5 ni, lukis. Okay, lepas dah lukis kan, contohlah kan, lepas dah lukis tu, lukis yang cantik. Siapa yang hebat-hebat dari segi art ni kan, boleh lukis yang cantik. Lepas tu tulis kat situ. Tulis apa tahu? Yang pertama, contoh dekat yang bahagian ibu jari. Bahagian ibu jari ni tulis apa kekurangan diri kita. Tulis apa kekurangan diri aku. Contoh saya ni, contohlah contohlah kadang-kadang saya maksudnya kadang-kadang malas. Contohlah malas. Tulislah malas. Tulis. Malas, banyak macam buku, tulis tu. Ataupun suka last minute, tulis apa kekurangan kita, tulis. Dan yang kedua, jari yang kedua, apa penambahbaikan yang kita perlu buat. Penambahbaikan yang kita perlu buat. Yang second jari ni kan, dia telunjuk ni, apa penambahbaikan yang kita perlu buat. So tulis apa penambahbaikan. Contohnya, okay, bangun awal pagi, kemas katil, apa yang perlu buat. Tolong mak basuh pinggan, tolong mak sedia baju, kan. So kita buat penambahbaikan.
So kita boleh naik tarafkan diri kita. So that's why kita boleh nampak apa kekurangan kita. Dia kadang-kadang kita pun buat dia je tak nampak apa kekurangan kita, so kita buat tak indah. So that's why kita perlukan benda ni untuk kita nampak, oh this is my kekurangan. Ini kita punya kelebihan. So apa yang perlu kita tambah baik? Tu kita perlu ada. So nombor 3 dekat jari tengah ni, apa cita-cita kita? Menjadi seorang yang pada tahun 2020 ni, apa cita-cita kita? Menjadi seorang yang mungkin mahsyir 5 juzuk, mahsyir 3 juzuk. Kita target, kita buat. Dan nombor 4, yang keempat ni, tulis kat situ siapa ikon kita. Siapa ikon? Ikon kita, ada orang letak ikon, mungkin saya lah kot letak ikon saya Niloufar kan, Niloufar ke ataupun siapa yang kita suka lah. Tapi yang paling penting kita kena ada ikon untuk agama kita, untuk akhlak kita, untuk adab kita. So kita kena ada ikon tu. Kita tulislah Sabun Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi jangan sekadar tulis ikon. Kita Rasulullah, role model kita Rasulullah, kita baca sirah tentang Rasulullah. Itu yang penting. Dan yang kelima, yang terakhir ni adalah apa yang perlu kita tulis. Yang terakhir ni adalah apa wasiat kita sekiranya kita sudah meninggal. Sekiranya kita meninggal nanti, apa wasiat yang kita nak bagi kat orang ramai? Apa wasiat yang kita nak bagi kat mak ayah kita ataupun kat orang ramai? Tu yang maksudnya kita kena tulis semua ni. Tulis dan tengok balik checklist diri kita, check diri kita. Mudah-mudahan InsyaAllah beri manfaat lah kepada diri kita semua untuk menjadi orang yang lebih baik mudah-mudahan. So itu saja, saya kembali kepada moderator. Alright, terima kasih banyak Syafiqah. Yes. Kita sebabkan kita sekarang ni online kan, so kita tak ada acara penyampaian hadiah lah, so kita akan sembang nanti. Okay, alright. Okay, insyaAllah. Banyak okay. Dan terima kasih kerana sudi untuk menyampaikan, dan kita harapkan selepas MCO nanti pun kita akan boleh menjemput lagi lah Da'i Syafiqah untuk menyampaikan lagi tausiah dan terjihad insyaAllah. Justru ada sesiapa nak bertanya ataupun nak bercakap lagi untuk yang kali terakhir sebelum saya tutup majlis kita hari ini? Ismail ke? Siapa-siapa? Budak Amani cakap apa tu? Dekat reply. Oh, dah ada gambar tangan-tangan dekat reply ni Syafiqah kalau boleh tengok. Itu dia. Alright. Okay, nice. Okay. InsyaAllah semua akan tulis dan juga perbaiki diri lagi lepas ni. Justru saya rasa dah tak ada apa-apa Saya tutup dengan sedikit syair Arab yang berbunyi qalbun baina yadayil qalb biyadillahi kullu qalb ainun tara'a aina wa ainullahi tara'a kalimatun tayyibatu sadaqah tabassum kali akhika sadaqah kullu ma'rufin sadaqah. Dan kita berdoa sedikit untuk mengelakkan kita terkena wabak yang sedang melanda negara hari ini. InsyaAllah kita berdoa sedikitlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ishfina shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ishfina shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ishfina shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Justru kita tutup majlis kita. Terima kasih sekali lagi Syafiqah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdihi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita jumpa lagi pada program seterusnya pada minggu depan hari yang sama dan waktu yang sama. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.